أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan kuliah Quran malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sentiasa menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkanlah dada kami, jiwa kami untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita dapat sama-sama lagi dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, kita sedang menghampiri bulan Ramadan. Tadi imam yang mengimamkan kita hari ini membaca Allahumma barik lana fi Sya'ban. Mana kata Rejab telah pun meninggalkan kita, dah masuk Sya'ban. Mana kata lebih kurang tolak tambah bahagi darab, lebih kurang hampir 20 lebih hari lagi kita akan bersama-sama dengan bulan Ramadan. Dan kita juga menyaksikan bila nak masuk bulan Ramadan makin ramai yang meninggal, betul tak? Ramai sangat meninggal. Sampai tempat saya satu hari tu 2 orang ke 3 orang meninggal. Orang lama-lama lah meninggal. Ya, sakit tu, sakit ni, sakit tu dan sebagainya. Maka teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah pilih sekali lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tahun lepas kita rasa tak puas beribadah, rasa menyesal tak cukup ibadah, hari ini tanamkan niat, buat satu vision ataupun objektif, ataupun kita punya impian. Ramadan tahun ni aku nak dapatkan apa. Buat satu cabaran untuk diri sendiri. Contohnya apa nak buat? Sehari 1000 kali istighfar waktu bulan Ramadan, contoh. Sehari sedekah RM10 setiap kali hari setiap bulan Ramadan. Apa lagi contoh? Bagi orang makan. Buat benda yang tak biasa kita buat. Kan kita cerita pada surah Al-Insan sebelum ni, orang abrar dia suka buat benda yang tak biasa orang buat. Khatam Quran lebih dari sekali. Kalau sekali biasa kan bulan Ramadan, buat lebih 2 kali. Jangan 5 kali, memang tak dapat lah. 2 kali contoh. Ustaz, 3 kul settle lah Ustaz? Tak boleh lah. 3 kul tak aci lah. Pahala saja dapat, tapi bacaan tu tak dapat lah. 3 kul juga Ustaz. Tadi apa ni, masa Ustaz kita mulakan dengan Al-Fatihah, sebelum mulakan majlis ilmu, mulakan dengan Al-Fatihah. Kemudian kan semua baca Al-Fatihah. Agak-agaknya Al-Fatihah yang kita orang baca ni semua ni, Ustaz puas hati ke tidak puas hati? Alhamdulillah puas hati. Tapi lagi nak puas hati kena tanya seorang-seorang, Pak. Ramai-ramai dia nampak cantik je.
Kena tahsin lagi sampai ke 12 malam ni. Okey, baik. Itulah persediaan bulan Ramadan, tak lama lagi kita akan berhadapan. Dan insya-Allah malam ni kita masuk satu surah yang menarik, iaitu surah berkaitan dengan kiamat. Orang zaman sekarang suka sangat tanda-tanda kiamat. Pernah tengok video itu, tengok video ni. Bahkan orang-orang barat buat filem 2012, 2020, macam-macam filem. Tapi ada juga yang selamat tu, pelik dia. Buat filem ada kiamat, tapi ada juga yang selamat. Tapi saya tak tengok lah, cuma tengok potongan-potongan video. Yang selamat tu hero-heronya lah, hero-heroin yang selamat. Tu tak betul lah tu ceritanya. Bila kiamat semuanya hancur, tak ada siapa yang selamat. Baik daripada kalangan manusia dan jin, dan semua malaikat akan hancur. Bahkan yang tiup sangkakala pun akan mati juga. Malaikat peniup sangkakala pun akan mati. Dan malaikat peniup sangkakala tu yang akan dihidupkan semula. Pertama, untuk tiup sekali lagi, untuk dihidupkan semua makhluk berkumpul di padang mahsyar. Dan malam ni saya mungkin menjawab soalan daripada jemaah lah. Ada yang tanya sebelum ni kan, Ustaz, bila hari kiamat? Dalam ni ada cerita dia. Allah rakamkan dalam Quran cerita berkaitan dengan hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 577 577 surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75. Dalamnya ada 40 ayat. Surah ini turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maknanya kata surah Makkiyah. Ayat pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Okey, ingat lagi tak sebelum ni dalam suratul Balad? Sebelum surah sebelum surah Al-Insan, surah Balad. Surah Balad lah. Ini kita masuk sebelum ni kan. Suratul Balad, la uqsimu bihadzal balad. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan la? La kan kalau kita tahu secara umumnya tidak kan. Tapi la di sini bermaksud la ta'kid, la menegaskan, la menguatkan. Kat sini la ni maksudnya adalah aku bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat? Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan satu-satu benda, bermakna benda tu penting, benda tu manusia kena ambil pengajaran. Hari kiamat adalah hari di mana pengumpulan seluruh makhluk Allah, khususnya manusia, dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampailah akhir, sampai yang mati zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa juta? Tak ada juta lah, trilion, tak terkira. Dan dalam hadis sebut manusia dikumpulkan dalam keadaan berdiri, bukan duduk, bukan baring. Baring santai berdiri. Kemudian matahari sejengkal. Sekarang berapa ratus ribu kilometer jauh, itu pun panas. Baru nak ngarit, Allah panas. Perlu lah. Kejap yang ngarit dah penat. Kejap je pergi jogging kejap dah penat lah. Contoh naik basikal kejap, tadi kan Tuan Imam kita hantar tengah ride kan, panas. Habis dah ada belang-belang muka, tangan sebagainya kan. Tapi ke akhirat nanti di hari padang mahsyar sejengkal matahari berada di antara manusia. Ada yang bermandi peluh, ada yang tenggelam dengan peluh sendiri. Kemudian ada yang muka kat bawah, kaki kat atas, mengikut amalan masing-masing. Ada yang kat dunia dulu boleh nampak, kat akhirat buta. Ada kat dunia dulu telinga boleh dengar tapi pekak, waktu kat akhirat. Ada mereka yang boleh bercakap waktu kat dunia, kat akhirat bisu. Ada yang tiga-tiga, tak boleh bercakap, bisu, pekak, kemudian buta. Tiga-tiga ada kat dia. Bergantung kepada apa dia buat kat dunia. Allahu Rabbi. Sebab tu Allah bersumpah dengan hari kiamat, nak bagi tahu orang-orang beriman bahawa inilah hari yang sangat ditakutkan. Hari yang di mana perhitungan manusia tidak ada lagi dah orang kata apa, time travel. Mana kata dah masuk ke dalam mahsyar, nak patah balik ke dunia tak ada dah.
wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah juga, Allah bersumpah juga dengan nafsu lawwamah. Nafsu ni tuan-puan ada 3 jenis. Pertama, nafsu mutmainnah. Surah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tenang, nafsu yang mana mendapat redha Allah dan Allah redha kepada kita, redha dan Allah redha kepadanya. Itu nafsu mutmainnah, nafsu orang-orang yang beriman yang hebat di sisi Allah. Kedua adalah nafsu lawwamah. Lawwamah ini diambil dari perkataan lawwam, iaitu keji ataupun cela. Lawwamah ni maksudnya adalah mencela. Nafsu yang mencela. Makna kata kat dunia ni, kita ni suka mencela diri sendiri. Contoh, bila kita buat dosa, kita cela diri sendiri tak? Contoh, kenapa buat dosa ni? Cela diri sendiri. Ataupun buat baik, lepas tu cela dengan kebaikan yang kita buat. Contoh, ada RM50, kemudian nak bersedekah dengan orang miskin, tak ada pecah, bagilah RM50. Kemudian masuk pasar raya, rupanya tadi nak pergi beli ayam, beli telur, beli sayur, isteri dah minta beli kan, tak ada duit. Dicela orang tadi, kenapa aku bagi dia RM50 tadi, aku beli barang. Contoh, amal kebaikan yang dicela. Kemudian amal kejahatan yang dicela lah, maknanya buat jahat, dicela diri sendiri. Kemudian kenapa Allah mention nafsul lawwamah kat sini? Kerana di akhirat nanti semua manusia, baik yang beriman maupun yang kufur, ingkar, semua cela diri sendiri. Orang yang kafir dah confirm dah mencela diri dia, kenapa aku tak beriman. Orang beriman pula mencela diri, kenapa dulu kat dunia aku tak banyak ibadah, dah rasa cukup dah. Contoh, lepas solat isyak balik teruslah solat sunat. Contoh, lepas solat isyak tidur teruslah, tak baca Quran. Contoh, rasa cukup dah dengan amalan hari ni. Dah dengar kuliah Quran tajuk ni, esok tak datang lah, ada kuliah lain. Dah rasa cukup dengan amalan yang sedia ada. Seorang beriman pun cela diri sendiri. Nanti ke akhirat di padang mahsyar mencela diri, kenapa aku tak buat lebih. Patutnya ada peluang nak sedekah banyak-banyak, tapi aku keluarkan yang paling apa? Yang paling kecil sekali, yang warna biru, sedangkan ada warna oranye, ada warna merah, ambil yang paling kecil. So orang-orang beriman juga mereka akan menyesal. Dan di sini disebutkan penyesalan ini tidak ada guna. Baik orang beriman maupun orang yang kafir, menyesallah macam mana pun tidak akan ada peluang untuk kembali ke dunia. Itu yang kedua, nafsu lawwamah. Satu lagi, nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Jom mubazir, jom tidur, semua benda negatif. Jom lepak, jom buang masa, semua tu adalah nafsu lawwamah. Nafsu ammarah. Pemarah, boros, suka beli barang-barang mahal, buang masa dan sebagainya, semua tu adalah nafsu ammarah. Maka di antara 3 tu, kita yang mana satu? Fikir-fikirkanlah diri sendiri. Kemudian Allah sambung, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ini waktu orang kafir pertikai apa yang Nabi bawakan. Mereka tidak beriman, bahkan mereka mengolok-olokkan. Mereka kata, boleh ke manusia ni kalau dah mati, dah jadi tulang belulang, kembali balik seperti asal? Kemudian Allah balas pada ayat keempat, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Allah tak balas soalan soalan orang kafir tadi tu. Orang kafir kata, boleh ke manusia ni dah jadi tulang belulang, dikumpulkan balik tulang belulang jadi manusia? Allah sambung dengan jawapan yang lebih dahsyat.
Bahkan kami mampu mengumpulkan jari jemari manusia. Dan kalau kita tengok hari ini tuan-tuan, jari jemari kita, setiap orang ada cap jari yang berbeza. Betul tak? Semua orang berbeza. Walaupun kita tengok sama je bulatnya ni kan, kalau kita cap kat sini, kita tengok dengan kawan sebelah, sama je, lain, berbeza cap jari tu. Bahkan Allah mampu menyusun kembali tubuh badan manusia jadi jemari dengan sangat sempurna. Ya. Kemudian bal yuridul insanu liyafjura amam. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Ini Allah Ta'ala sebut. Walaupun Allah mampu buat lebih daripada itu, kalau Allah tunjuk depan mata sekalipun kehebatan Allah SWT, bahkan manusia terus tetap dengan kejahatan, terus dengan maksiat, terus dengan buat dosa. Contohnya macam mana? Yelah, dah dengar peringatan, dah dengar kuliah sebagainya, balik macam biasa, buat balik dosa, buat benda sama, rasa macam tak berdosa, ya, rasa macam tak bersalah. Bahkan dah ada peringatan, maka dia belum tahu lagi, belum kena lagi. Kalau untuk akhirat, kalau dah mati, tahu. Itulah penyesalan tadi, nafsu lawamah, mencela diri sendiri, tak ada apalah, tak ada guna. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Siapa yang bertanya? Orang-orang kafir. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun pernah bertanya kepada Nabi, bilakah datangnya hari kiamat? Apa Nabi jawab? Nabi jawab apa? Dah siap ke amalan kamu nak bertemu dengan hari kiamat, nak bertemu dengan hari akhirat? Nabi balas sahabat tanya soalan, Nabi balas dengan soalan. Dia kata Nabi tak tahu. Nabi tak tahu bilakah hari kiamat datang. Tapi hari ini macam-macam formula dia. Kalau tengok kat TikTok, tengok kat media sosial, hari kiamat, sekian, semua keluar. Kita pula layan. Amalan tak buat ni, baca Quran tak buat, zikir tak buat, sibuk layan dengan media sosial yang melalaikan. Kat sini, bila mereka bertanya, yas'alu ayyana yaumal qiyamah, maka Allah datangkan dengan 3 tanda dalam ayat ni. Fa'idha bariqal basar, maka apabila mata terbeliak dengan ketakutan yang luar biasa. Hari ini ada tak mata terbeliak dengan ketakutan yang luar biasa? Ada tak? Tiba-tiba terbeliak, semua orang serentak. Ada ke? Tak ada. Sebelumlah hari kiamat. Tadi saya tengok dekat Instagram, pemain bola sepak kena belek apa? Peti. Kena peti, mati terus. Boleh search nanti kat Instagram. Baru je keluar kat berita TV Al-Hijrah. Tengah main bola sepak kena panah peti. Memang tengok menyeramkan lah. Tapi disensor lah benda tu, gambar pum, habis. Jadi kalau sikit tak apa, kita tengok daripada kamera tu kan, dia punya cahaya tu, peti tu sangat kuat. Allah Rabbi. Itu kata ajal maut ni Allah dah tentukan. Itu tanda pertama, waktu mata manusia terbeliak dalam keadaan ketakutan. Kerana apa? Kedahsyatan hari kiamat ni tidak terjangkau di akal, tidak terbayang dengan fikiran kita. Ya, kita tengok macam mana daripada ayat lain kan Allah sebut yang mana gunung ni boleh tercabut, terbang seakan-akan kalkatu. Kalkatu ni binatang terbang kecil-kecil itulah. Gunung yang besar yang kita tengok hari ni, ya, contoh gunung apa? Gunung Kinabalu, besar. Nak naik tu beribu kilometer, ya, beribu kilometer, ya, meter atas, ya, tapi tercabut, boleh hancur seperti kalkatu berterbangan. Ya, kemudian langit jatuh ke bumi, bumi pula memuntahkan pula, terbalik keluar air bara api dan sebagainya, tsunami pula. Allahu Rabbi. Waktu tu tak ada dah tak ada siapa dah yang selamat. Orang Islam rasa tak hari kiamat ni? Tak rasa. Sebelum berlakunya hari kiamat akan ada satu tiupan angin yang mematikan semua orang beriman. Persoalannya kita beriman ke? Kita betul-betul jaga iman kita ke hari ini?
Ya, baru ada konsert sini, konsert situ, dah ratus ribu datang. Artis ini datang, artis itu datang, ratus ribu yang datang, anak-anak muda sekarang. Contoh, bagi contoh Tuhan, orang yang beriman, macam mana itu orang yang beriman ataupun mengucap tu kalimat syahadah ke, itu dah kita beriman lah tu. Ataupun yalah, yang macam mana Orang yang beriman lepas tu dia tidak merasai hari kiamat. Semua orang beriman akan dimatikan, tidak merasa hari kedahsyatan hari kiamat. Ibaratkan dia tak solat, dia tak ada apa, dia tak ada, cuma dia mengucap kalimat syahadat. Tu bahaya tu, imannya boleh goyah. Sebelum berlaku hari kiamat, akan datang dulu tanda-tanda besar. Dajjal turun semua. Dajjal ni akan bawa segala macam fitnah. Sebab tu kena baca surah Kahfi. Fitnah Dajjal ini boleh menyebabkan paling ramai daripada kalangan perempuan yang ikut. Ya, bahkan dalam hadis sebut perempuan kena ikat dengan rantai, ikat kat tiang, yang bagi keluar, punya denak sangat jumpa dengan Dajjal. Dajjal boleh hidupkan orang yang mati, boleh tanduskan tempat yang subur, boleh keluarkan makanan, Allah bagi kelebihan kat dia. Itulah fitnah dia. Ya, dan waktu tu apa makanan orang beriman? Zikrullah. Tak ada makanan waktu tu. Makanan kita zikrullah, kita selawat, kita zikir, itulah makanan orang beriman waktu tu. Hari ni kalau kita zikrullah je tak makan, hidup lah. Kita tak yakin, ya, dan tak ada siapa buat lagi lah. Ya, zaman sekarang makan je lah, tak ada masalah. Ni nanti kalau Dajjal keluar, ya, nak makan tak boleh dah. Nak makan kau kena mengaku aku Tuhan. Nak makannya terus kufur. Kalau tak solat, tak jaga iman, tak baca Quran, boleh jadi na'udzubillah. Jagalah diri kita dan anak-anak keluarga kita, insyaAllah. Sambung lagi. Tanda kedua bila berlakunya hari kiamat, wa khasafal qamar, dan bulan pula telah hilang cahayanya. Dia ambil daripada perkataan khasafa ataupun khusuf, gerhana. Gerhana bulan separa, gerhana bulan penuh. Antara tanda-tanda juga, tanda-tanda kiamat kecil, gerhana bulan. Tahun ni berapa kali gerhana bulan dan sebagainya. Bila berlaku gerhana bulan, kena ada khutbah, kena solat gerhana, supaya kita ni beringat bahawa tanda-tanda tu semakin hampiri kita. Maka kat sini disebutkan cahaya bulan tu akan hilang, wa khasafal qamar. Kemudian wa jumi'asy syamsu wal qamar. Bulan itu khamar, khamar. Ini qa. Tu Quran dia kalau tertukar sikit sebutan lain-lain. Kemudian yang paling dahsyat ayat 9, Allah sebut wajumi'a, bercantumnya ataupun berdentungnya syams, matahari dan bulan, bercantum, dikumpulkan sekali, mereka berdentung habis, maka berguguran dekat bumi, habislah dunia. Matahari wajumi'a, disebut sini bertemunya di antara matahari dan bulan dikumpulkan. Maka Allah Ta'ala sambung, yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Pada hari itu manusia berkata, ke mana tempat nak lari? Nak lari ke bahagian laut, tsunami, bahagian darat pula, batu-batu daripada bukit bukau berterbangan, nak masuk bawah tanah, tanah pula gempur bumi sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian hujan dan lebat, banjir semua. Nak pergi mana? Tak boleh pergi mana. Bahkan kalau naik kapal jet perang sekalipun, kalau gunung tu dah pun menjadi seperti kalkatu, batu-batu aja, apa tak kena jet tersebut, tak kena kapal terbang tersebut, kena juga. Bahkan langit-langit runtuh, langit dunia ni runtuh. Kemudian matahari tadi, magma ni, dia punya kepanasannya tu jatuh ke muka bumi, tak ada siapa boleh lari. Ini dialog yang akan keluar. Allah Ta'ala beritahu siap-siap, yauma idzin ainal mafar.
manusia berkata sesama mereka, kita semua nak lari ke mana ni waktu ni? Kalla la wazar. Tidak ada tempat berlindung. Tak ada siapa yang selamat. Baik haiwan, manusia, jin, syaitan, malaikat, semuanya Allah Ta'ala matikan. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Maknanya kata semua yang bernyawa akan mati dan kembali kepada Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Sampai ayat 12 sahaja. Maka hari ini itulah jawapan kepada persoalan jemaah kita ya. Tuan Mufti tanya sebelum ni kan, Ustaz, hari kiamat bila? Ni jawapan ni. Pertama, mata terbelia. Kedua, hilangnya cahaya bulan. Ketiga, bercantumnya di antara bulan dan matahari menyebabkan kedahsyatan yang menggegarkan. Maka hilang semua. Itulah 3 tanda. So balik ni boleh cerita dengan keluarga masing-masing. Nak tahu tak apa tanda-tanda kiamat? Ya, bukan tengok TikTok, bukan tengok video-video ni, dalam Quran sendiri Allah rakamkan. Dapatlah ilmu hari ni. Ilmu kalau nak lekat kena buat apa? Kena kongsi. Kalau simpan dekat diri sendiri je, dia ada short memory ataupun long memory term. Ya? Yang mana kalau short memory ni sekarang ni dia ada beberapa jam, sejam 2 jam. Esok lupa lah. Jadi macam mana nak ingat, balik kongsi. Ataupun buat status ke kan. Sama sekarang muda-muda ni kan, buat status lah. Tanda kiamat dalam surah Al-Qiyamah 3. Mata terbeliak, semua kongsi, supaya benda tu tak hilang. Maka apakah hikmah daripada penceritaan, daripada pengajaran suratul Qiyamah ini? Adalah tak lain tak bukan persediaan kita nak berhadapan dengan di hari akhirat, di padang mahsyar. Apa persediaan kita hari ini tuan-puan? Cukup ke tak cukup ni? Tanya diri sendiri. Berapa banyak kita dah sedekah hari ni? Berapa banyak kita dah solat hari ni? Berapa banyak dah ganti solat hari ni? Semalam saya bantu sahabat saya buat kira-kira untuk bayar fidyah. Fidyah sebab apa? Puasa lah. Dia dia balik dah jam 4. Balik dah jam 4. Kemudian dah jam 4 kecil lagi kan. Jadi mungkin ada puasa yang tak betul-betul puasa dan sebagainya. Tak ingat. Darjah 5 pun sama, darjah 6, form 1 tu baru betul-betul puasa. Jadi dia buat kira-kira, campurkan dengan tahun semasa. Sekarang umur dia berapa, kalilah baru 16 tahun ke 17 tahun. Kalikan tahun ni kalau Selangor RM4. So kali dengan 16 tahun, berapa ribu dia kena bayar. Kita dapat belum? Ingat balik, berpuluh tahun agaknya puasa. Kemudian solat, dah ganti belum solat? Ya, solat kita banyak mana? Banyak kita tinggal. Kalau perempuan pula, kadang-kadang waktu zuhur pukul 1.30. Zuhur 1.30, kemudian 1.40 baru cek ada darah pula. Kemudian tak solat, sepatutnya kena qada solat lah. Ini ilmu kaitan dengan qada solat. Kalau dah masuk waktu tapi tak solat lagi, tapi lepas 10 minit contoh baru perasan ada, so kena ganti solat. Yang lelaki pula, waktu muda-muda dulu, kalau ada tinggal solat kena ganti. Sebab itu adalah rukun Islam. Rukun Islam yang ke bawah 5. Pertama apa? Mengucap kalimah syahadah. Kedua, solat 5 waktu. Saya baru program kalau kita solat solat qada tu, solat tu lain solat taubat, solat hajat. Okey. Kalau solat qada tu belum sempurna lagi, solat taubat tu semua memang tak boleh katanya. Boleh. Cuma diutamakan solat fardu qada lah. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni dah belas tahun tak solat
Ya, ada soalan, bukan tak tanya Ustaz lah, dekat Ustaz lain. Kemudian boleh tak saya ganti tu dengan saya solat taubat je? Jawapannya tak cukup. Solat taubat, yes, kena buat sebab kita dah bertaubat. Ganti tetap kena ganti. Waktu bila nak ganti paling afdal, lepas solat fardu tersebut. Lepas subuh, ganti subuh. Zuhur, zuhur. Asar, asar. Maghrib, maghrib. Isyak, isyak. Gantilah berapa banyak pun kita nak ganti sampai Allah akan turunkan rasa ketenangan. Kawan saya buat, dia kata saya tinggal solat Ustaz dalam 2 tahun. Dia buat tiap hari. Subhanallah, hebat. Tengok dia biasa-biasa je. Orang biasa je, orang tak kenal pun dia siapa. Tapi sebab Allah bagi hidayah kat dia, dia nak berubah. Walaupun dia tinggal 2 tahun solat, dia ganti setiap hari. Lepas subuh, subuh ganti. Zuhur, zuhur, asar, asar sampai isyak. Kadang-kadang terpukul dekat diri sendiri. Aku ni ada tak kadang-kadang buat? Buatlah kadang kan. Cuma kita tak yakin. Kadang ada tak ganti solat dan sebagainya. So kena tanya diri sendirilah. Kita punya rukun solat itu dah sempurna belum? Nak berhadapan dengan bulan, berhadapan dengan padang mahsyar. Wallahu a'lam. Telah sedikit kita punya tadabbur daripada surah Al-Qiyamah sampai ayat 12. Seterusnya kita akan sama-sama membaca dan membetulkan tajwid insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Bagus. La majais mufasil uq qalqala surah simui biyaw huruf lin mil alif lam qamariyah qiyamah. Ya ma asli mah jumpa marbutah tukar menjadi ha bulat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bagus. Wala mad jais munfasil uq qalqala surah simu bin alif lam syamsiah dan wajibul gunnah nafsil alif lam syamsiah lagi lawwa ma asli mah ta marbutah tukar menjadi ha bulat ketika diwakafkan. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Ayahsabul insanu an najma'a 'idhamah. Kat sini kena dengung tadi. Allan. Kat situ Okey. Allan najma'a 'idhamah. Allan najma'a 'idhamah. Baik. Yahsabul alif lam qamariyah ifa kiki sa ma asli allan idgham ma'al gunnah naj qalqala sughra ma'a idham ma asli mah. Kat sini jumpa ha bulat. Jelaskan sebutan lah. Kemudian depan ha tu ada waw kecil. Kalau sambung jadi mad silah qasirah, disambung dengan ayat keempat lah. Kalau berhenti tak baca. Kita baca mah sahaja Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bagus. Bala jumpa dengan mad
asli, qom asli, diri ma asli, ala majai munfasil, an nun mati jumpa nun bersabdu, idgham ma'al gunnah, sawiya bana ma asli, nah ha tu baca dengan jelas. Kalau sama jadi maksilah qasira, sama ayat depan dia. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Bagus. Bal yuri ma asli, dul alif lam komariah fa hakiki, sa ma asli, nu liyafjura ama ma asli, mah jumpa dengan ha bulat. Kalau di ujung ayat diwakafkan, baca jelas. Yas'alu ayyana yawmal qiyamah. يسأل أيان يوم القيامة. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. يسأل أيان يوم القيامة. Hati-hati huruf hamzah tadi ada yang seakan-akan jadi ain. Yas'alu a, yas'alu ayyana. Lagi sekali. يسأل أيان Sambung yaumul. يوم القيامة. Bagus. Yas'alu ayya ma asli, ya huruf lin, mul alif lam qamariyah, qiya ma asli, mah ta marbutatuka habulat. Fa idza bariqal basar. فإذا برق البصر. Bariqal ya. Fa idza bariqal basar. فإذا برق البصر. Bagus. Fa idza ma asli, bariqal alif lam qamariyah. Wa khasafal qamar. وخسف القمر. Wa khasafal alif lam qamariyah, qamar ra tu tebal Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. وجمع الشمس والقمر. Wa jumi'a alif lam syamsiyah, syam huruf lin, huruf lin pula izhar syafawi, mim sukun, wal alif lam qamariyah, qamar ra tu tebal Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Bagus. Yaqu ma asli, lul alif lam qamariyah, fa hakiki, sa ma asli, ya huruf lin, ma idzin izhar halki, ay huruf lin, nal alif lam qamariyah, mafar ra tu dibaca tebal, mafar. Cuba. مفر. Bagus. Kalla la wazar. كلا لا وزر. Jangan wazar. Wazar tu nipis, dia kena wazar tebal. وزر. Sebab sebelum ra baris atas. Kalla ma asli, la ma asli, wazar ra tafkhim tebal ra. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. إلى ربك يومئذ المستقر. Kat sini yang selalu orang tinggal. Okey. Kalau nak tahu jawapannya ada dalam buku ni. Ni buku Ustaz lah. InsyaAllah Ustaz akan lancarkan dalam beberapa minggu lagi. Ini buku tajwid Ustaz. Dalam ni lengkap dengan hukum-hukum tajwid daripada huruf hijaiyah sampailah hukum-hukum tajwid, kemudian bacaan-bacaan istimewa, hukum ra. Kemudian dekat belakang ni juga ada scan kelas tajwid percuma. Cuma rajin tak rajin je nak tengok. Berjam-jam lah.
Ni bukan TikTok, ni YouTube. Sampai tak larat nanti nak tengok. Yalah, Ustaz buat live setiap hari, pagi, petang, malam. So boleh scan nanti yang dah dapatkan buku, boleh tengok nanti kelas tajuk Ustaz lah. Buku ni asalnya RM50. Ustaz minta Nyang dengan Kilang. Dia kata boleh Ustaz, beli lagi banyak. Beli banyak, semua turun sampai RM38. Alhamdulillah. Dalamnya penuh, semuanya berwarna. Ada 114 muka surat lah. Dalam berwarna. Dan insyaAllah dalamnya juga ada banyak formula. Nanti kalau dah ada buku kan datang. Maksudnya kalau ada tajuk yang macam nak cari ni lah, macam mana nak bincang. So ada buku senang sikit, rujuk Iltiqat Sakinain. Kat sini apa tadi? Ni kat sini Yauma Idzin. Macam mana nak cari dalam Quran? Ada formula dia. Dalam ni Ustaz dah masukkan formula Iltiqat Sakinain, pertemuan dua huruf sukun. Ustaz kat sini mana ada dua huruf sukun? Yang ada sukun tu lam je. Dia ada perbincangan je dengan lebih detail lah. Cuma kat sini kita sebut dia Iltiqat Sakinain, pertemuan dua huruf sukun. Akan datang mungkin Ustaz boleh bincang. Ada whiteboard kat sini. Okey. Nantilah kalau ada rezeki kan, sebelum Ustaz pergi dah dapatkan buku. Cuma kalau surau nak beli, nanti boleh maklumkan berapa unit. Maksudnya berapa orang yang nak beli, bagi tahu. Sebabnya stok terhad. Ada surau Darul Aman tu Ustaz, yang muslimat saja 50 booking Ustaz. Ni yang muslim ni Ustaz tak jumpa lagi. Muslim ni pun ada dalam 50 orang juga tu, 100 lah kat dia orang. Kat sini pula kena maklumkan lah. Buku ni adalah pelaburan yang menguntungkan. Sekali je beli, tuan-puan boleh belajar ni sampailah kita bertemu dengan Allah. Betulkan bacaan. Kat sini ada huruf alif macam mana nak sebut, huruf zal, ada lagu-lagu dia, ada syair dia. Zazizuban. Nanti akan datang kita belajar makhraj, kita belajar sebutan satu-satu lah. Okay, Ustaz dah modulkan semuanya dalam ni. Nanti mungkin akan datang kita punya pembelajaran berubah sikit. Kita belajar 2-3 ayat, kemudian kita belajar pula tajwid. Sebabnya kalau tadabbur ni dah biasa dengar, betul tak? Tapi tajwid ni pun dah biasa dengar, tapi kadang-kadang tak masuk-masuk. So kena belajar lagi. Dan Alhamdulillah buku ni adalah buku pertama Ustaz lah, yang akan dilancarkan tak lama lagi. Apa nama? Adalah muka Ustaz punya banyak dalam ni. Muka Ustaz saja. Nama bukunya apa? Nota tajwid. Bolehlah pusing sambil-sambil tu. Boleh? Orang Penang. Sebutan. Bukan sebutan. Boleh silakan. Yelah, Ustaz pun takut tak lama Ustaz pergi, jadi kita pun tak dapat nak tanya. Silakan. Soalan nombor 1, saya faham bila kita baca surah, setiap perkataan tu ada ganjaran dia. Betul. Maknanya kalau kita lihat mushaf, dapat pahala. okay. Kadang-kadang kita baca macam tadi lah, kita baca Fatihah, baca kursi dan tanpa melihat, ada ganjaran dia pula. Baik. Okey, satu. Okey, soalan kedua. Soalan kedua, soalan dia basic dia, tapi bagi saya bukan nak tanya sebab apa, sebab saya boleh nak buat pencerahan lah. Hamzah wasal, Okey. dan hamzah qata'. Jadi ada certain permulaan ayat, ada yang hamzah wasal, ada hamzah qata'. Jadi macam mana berlaku ni sebab oleh kaedah penulisan ataupun ada sebab tertentu? Nak tahu sebabnya lah. Ya. Contohnya Al-Iqra, dia tak ada Al-Fatihah, dia tak ada hamzah qata'. Macam Izaja, dia ada hamzah wasal, Izaja hamzah qata'. Jadi saya tak faham kenapa benda ni Terjadi. Tapi bunyinya Sama juga. Bunyinya benda tu, tapi dari segi penulisan berbeza. Itu yang saya punya yang saya nak level lain soalan. Jawapan tu ada dalam buku tu. Ada ya? Perbincangannya lah. Sikit je. Sebab buku ni lambat ni tak nak cari. Itulah. Balik pada Rasul ni apa boleh? InsyaAllah sebelum kot. Sikit je. Tengok sekali lalu dah tu. Sikit. Okey, pertama berkaitan dengan pahala lah. Baca Quran, dia ada beberapa benda yang kalau kita tengok dapat pahala. Pertama,
tengok Kaabah. Kedua, tengok mak ayah. Kalau masih ada lagi mak ayah, balik tengok je, pahala dapat. Ada mak ayah kamu tengok, ni dah kenapa ni? Buang terbiat ke apa? Ustaz kata tengok dapat pahala. Tengok dapat pahala. Kita renung, tengok, ya Allah, penatnya mak ayah kita balik kerja, susah payah besarkan kita. Kalau ada lagi mak ayah, tengok dapat pahala. Kemudian yang ketiga, baca, tengok Quran. Tengok tak baca. Tengok luar ke tengok dalam, Ustaz? Buka, tengok, dapat pahala. Kalau tengok luar, tu karak tu banyak tu. Tengok macam tu, tak dapat. Buka, tengok ayat Quran dia. Contoh macam yang gantung-gantung dia tu kan, tu belakang tu. Kalau boleh, baca dia kan, tengok. Walaupun kita ni, apa benda ni, tak boleh nak baca ni, contoh kan, dapat pahala juga. Tengok ayat Quran, dapat pahala. Tengok Quran lah. Kemudian kita baca Fatihah, kita baca ni, itu bab lain pula. Bab hifzul Quran, menghafal Quran. Itu pahalanya lagi besar. Orang yang dapat ingat Quran dalam kepala, kemudian diamalkan apa yang dibaca, maka dia punya pahalanya, ganjarannya lagi besar. Kalau baca atau tu, lagi banyak pahala. Masya Allah. Walaupun sekadar Al-Fatihah boleh dapat pahala juga. Dapat pahala. Tapi yang itu tidak dilihat mushaf. Maksud, kita dah hafal lah. maknanya dalam memori kita dapat pahala juga. Adakah sama dengan kita tak mushaf? Lagi banyaklah pahalanya. Tengok mushaf dapat pahala. Tapi kalau kita ingat, sebab itulah orang yang hafal Quran darjatnya lagi tinggi. Allah berikan padanya di akhirat nanti mahkota untuk bagi mak ayah hari. Martabat orang yang hafal Quran. Ustaz, wis tu ialah hafal Quran, hafal sekadar yang kita mampulah. 3 kul ke, 3 kul semua hafal lah. Maknanya juzuk 30 tu. Juzuk 30 yang kita ada. Boleh. Tu pusinglah sambil-sambil kan. Buku tajwid tu. Dan penghujung Ustaz nak kongsikan doa. Ustaz baru ni dapat doa husnul khotimah. Doa mati dalam keadaan baik, ada 3. Pertama, Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan kami, qablal mauti, sebelum mati, taubat. Ini poin pertama. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah, wa indal mauti syahadah. Ketika nak mati boleh ucap syahadah. Wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Dan selepas daripada mati, mendapat syurga yang penuh dengan kenikmatan. Pernah dengar kan? Mungkin ada yang tak pernah dengar, boleh catat, boleh salin. Ceramah nanti kuliah ni Ustaz rakamlah, nanti boleh tengok dalam grup, Ustaz share balik lah. Pernah dengar kan? Haji? Boleh Ustaz ulang balik ya. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah. Ya Allah, rezekikan kami sebelum mati taubat. Ini sangat hebat. Sebelum mati tu rasa menyesal sangat nak taubat. Wa indal mauti syahadah. Inilah yang dirindukan oleh orang-orang beriman. Nak mati boleh ucap syahadah. Wa ba'dal mauti jannata wa na'imah. Dan selepas daripada kematian direzekikan syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan soalan kedua tadi, hamzah qata' dan juga hamzah wasal, secara ringkasnya dia lebih kepada penulisan Al-Quran. Berkaitan dengan penulisan Quran lah. Dia penulisan Quran. Secara ringkasnya lah, bab penulisan Quran tu ditulis hamzah qata' dan juga hamzah wasal. Itu saja. Bab lain tak ada. Kalau ada mungkin Ustaz kena rujuk pada kitab lah. Beberapa. Dia mana dia boleh berdiri sendiri tanpa hamzah? Tak boleh. Tak boleh. Hamzah qata' dia mesti ada alif, ada waw, ada ya. Dia mesti ada rumah. Itu baru nama hamzah qata'. Kalau hamzah wasal pula mesti kepala sad. Yalah, maknanya dia yang contoh alhamdulillah kan. Kepala sad. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kalau kita sambung, jadi tak perlu hamzah wasal akan hilang lah. Jadi makna ni sama juga. Makna sama. Makna berbeza lah mengikut keadaan. Alhamdulillah. Itu sambung tak ada masalah. Kalau maksudnya hamzah wasal hanya berfungsi ketika di awal bacaan. Masa wasal hilang. Macam tu. Perbincangan tu dalam buku tu lah nanti. Ustaz buat tu sebesar-besar alam.
boleh terbeliak mata tengok. Buku kitab je lah. Sebab sesuai untuk orang muda dan juga orang yang dah berusia lah. Tapi itu ada edit sikit. Ini cuma contoh. Yang betul nanti dia lagi cantik sikit lah. Ini cantik lah. Yang betul ni ada tambah lagi sikit. Maksudnya yang diedarkan nanti cetakan ni ke yang di Ada tambah tajuk sikit. dia bukan yang ni lah. Yang macam ni cuma tambah satu hukum syibi badan. Ustaz tertinggal satu hukum. Nah, insya-Allah lah. Ini boleh guna ni selepas Ramadan ke? Selepas Ramadan lah kot. Ramadan. Selepas tak balik lah. Insya-Allah. Oi, jangan. InsyaAllah doakan ya. Nak balik raya sini. Tak nak tinggal sana ya. Banyak lagi jemaah yang kena diajar sana kat sini ya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ustaz ada buat kupon lagi. Kalau ada kupon lebih, kalau kurang lagi boleh jumpa Ustaz lah. Untuk dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.